Okay, hai. So, hari ni, untuk kali ni, kita nak cari pemilihan pair pula. Kita nak cari pemilihan pair. Kita nak pilih pair apa. So, nak pilih pair apa, yang ni yang lagi penting. Kan, kita tak boleh sembrono sahaja. Sebab bila kita nak letakkan duit kita, so kita kena tahu volatility pair tu, kenaikan dan penurunan pair tu. Kadar kenaikan dan penurunan pair tu macam mana. So, macam mana kita nak buat? Okey, sekarang ni kita tekan dekat kita keluar balik, tekan dekat kod ni, nampak ni, tekan kat sini. So tekan tambah. Ini WTI untuk oil, instrument oil. So saya nanti kita akan, sebab teknik yang saya akan ajak nanti, kita akan buat dekat dua. Satu dekat oil, satu dekat gold, tiga. Satu oil, gold, dan satu lagi dekat GBP JPY. GBP JPY. So ketiga-tiga instrumen ni kita tengok teknik yang kita pakai tu boleh digunakan tak di instrumen-instrumen lain. Nampak tak? So ilmu yang kita nak fokus ni, kita boleh pakai tak kat instrumen-instrumen lain. So kita pergi dekat forex market. Forex market tu kita pilih JBP JPY. Tak ada. Set Forex market 1 GBP juga ada, GBP JPY. Kita pilih. Bila pilih, tekan done. Nampak? Lepas tu tekan lagi tambah. Satu lagi, kita nak ambil satu lagi gold market. Okay, cumanya gold market. So tiga ni, kita nak tengok tiga-tiga ni. First kali kita buka dekat WTI dulu. Buka chart WTI. Okay, so apabila kita buka kat chart WTI ni, kita nak pilih sebab kita nak trade dalam WTI ni. Betul tak? So bila kita nak pilih dekat dalam WTI ni, kita nak tengok sama ada ini bagus ke tidak untuk kita nak trade, kan? So satu kolom ni, satu ni ke satu ni, kalau di time frame H1, tengok atas ni dia ada tulis H1. Kalau untuk time frame H1, satu kolom ke satu kolom ni, ini adalah satu hari. Alright, satu kolom ni ke satu kolom ni adalah satu hari. Alright, so satu kolom ke satu kolom adalah satu hari. So kita tanya diri kita, kita nak trade tiap-tiap hari ke, setiap minggu ke, setiap bulan? Nampak tak? Okay, so saya ambil inisiatif adalah untuk trade setiap hari. Jadi bila nak trade setiap hari, kita kena tahulah sehari kenaikan penurunan market tu berapa pips. Betul tak? So macam mana nak kira pips? Kira pips ni sangat-sangat penting. Pengiraan pips ni sangat penting. Because of apa? Because of hari ni kalau kita tak tahu nak kira pips, kita tak tahu naik turun satu pair tu berapa pips setiap hari, then jam sikit lah kita nak buat analisa. Betul tak? Alright, so macam mana kita nak kira pips di handphone ni? Tekan macam ni, touch dekat dia ni, tepi-tepi ni kan ada ni kan. Kita pilih yang ni, pilih yang ni, ambil trend line. Okay, so bila kita tarik saja, contoh point yang kita tarik, kita pilih sekali lagi trend line. Contoh point yang kita tarik daripada atas ni, atas ni. Okey, tuan-tuan boleh tengok dekat sini, boleh tengok dekat atas ni sekali. Tengok bila masa saya tarik trend line ni, tengok dekat atas ni, nampak tak? Atas ni dia bergerak-gerak kan. Yang tengah tu itu adalah pips. Pips. Cara nak kira pips ni macam mana? Nak kira pips ni, kita kira yang ni sahaja, yang 3 number sahaja. Dia ada 4 number kan situ kan. 4 number sebab broker ni adalah 4 decimal. Okay, so kita nak kira dia ni, kita kira untuk 1, 2, 3. Yang nombor 6 belakang tu kita tak kira. So kalau kita tarik sampai ke bawah kan, tarik sampai bawah, so dia tulis kat situ 5,309. 5,309 tu, 9 tu kita buang. So dia jadi 530. 530 pips. Faham tak? Alright, so dalam tempoh berapa hari? Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. 4 hari dia ada 500 pips. Okay, so now kita nak kira dia ni.
Ini adalah untuk kita nak kira pips lah. Okey. Kenaikan penurunan berapa pips dalam satu hari. Nampak WTI. Satu hari boleh turun sampai 170 pips. Hari berikutnya dia boleh turun sampai 140 pips. Kalau yang naik pula, yang menaik pula, kita ambil ni, kita pergi kat sini. Contoh dalam satu hari 150 pips. So market minyak is very volatile. Sebab satu hari dia boleh pergi 100-150 pips. Ada tak yang boleh pergi jauh lagi? Ada. Contoh kita ambil dekat sini. Tengok ni. Nampak tak? Sampai 300 pips satu hari. Minyak boleh turun sampai 300 pips satu hari. Yang ni lagi best. Pada hari Jumaat, minyak boleh turun sampai berapa ratus pips tu? 1,600 pips sehari. Nampak tak? Volatility minyak lagi dahsyat. Alright. So bila kita tahu minyak naik turun dia macam tu punya dahsyat. So dekat sinilah kita tahu bahawa sekiranya dalam minyak ni kita salah trading ataupun kita tak letakkan SL ataupun kita trade membabi buta secara tidak ada risk and reward yang betul, maksudnya memanglah akaun kita akan cepat loss, capital kita akan cepat habis. Nampak tak? Okay, so ini baru minyak. Kita tak tukar, kita tak tengok lagi pada GBP JPY. Contohnya kita tukar pergi tengok kepada GBP JPY. GBP JPY pengiraan pips satu hari. Kita tengok ni nah. 300 pips sehari. Naik dan turun. Kita tengok turun pula. Daripada atas ke bawah pun 300 pips juga. Tengok dekat mana? Tengok kat atas ni. Tengok kat atas ni. Okay. Tengok yang ni pula. Daripada bawah ke atas. Tarik daripada bawah ke atas. Bawah ke atas. Tengok dekat atas ni. Nampak tak? 200 pips sehari. Naik dan turun. So volatility yang ni kita kena tahu. Dalam satu hari kalau dia 300 pips, 150 pip, maksudnya pair ni pair yang volatile. So maksudnya bila kita nak trade dekat pair-pair yang macam ni, mestilah kena ada risk and reward. Mestilah teknik yang kita belajar tu kena ada risk and reward. Faham tak? Sebab apa? Sebab tengok ni, kalau kita tak letak SL, kalau kita tak letak risk and reward ni kan, turun sampai 500 pip kan, kalau kita tak letak SL ataupun kita tak faham betul-betul pergerakan market macam mana, nescaya akaun kita akan cepat loop, cepat MC lah, cepat rugi lah. Faham tak? So hari ni kita tak maulah trade, asal trade je rugi kan. Sebab apa saya tunjuk ni, saya tunjuk pengiraan pips ni penting, because of kalau kita tak tahu pengiraan pips ni, kita tak tahu naik dan turun satu hari berapa pips kenaikan dan penurunan dia, kita tak tahu, then apa yang akan berlaku, kita takkan boleh untuk nak letakkan trading plan yang betul dalam trading plan kita tu. Alright, so pengiraan pips ni sangat-sangat penting untuk kita nak buat pengiraan pips. Okay, untuk kita nak buat pengiraan pips pula. Untuk kita nak letakkan target trading plan kita. Sehari kita nak berapa pips untuk kita dah capai. Sebab sekarang ni bila kita tahu naik dan turun satu-satu currency ni berapa, dan kita tahu sehari kita nak ambil berapa pips, dan barulah kita boleh letak target berapa lama untuk kita trade dan akaun kita tu akan berkembang. Jelas nah? So ini sangat-sangat penting untuk kita nak tahu. Ini baru GBP JPY. Kalau kita tengok ni, kita tengok gold pula. Gold. Kita tengok gold. Gold lagi horror. Nampak? Kenaikan dalam 2 hari 1,500 pip. Betul tak? Okey. Penurunan pula. Penurunan dalam 1 hari
800 pip. Steady gold. Kan? Jadi kalau kita nak trade, ni saya tunjuk 3 ni saja. WTI, GBP, JPY dengan gold. Alright. So teknik yang kita nak belajar nanti ni boleh guna di WTI, boleh guna di GBP, JPY, boleh guna di gold. Kalau dah boleh guna dekat WTI, GBP, JPY, boleh guna di gold, insya-Allah dia boleh guna dekat semua time frame yang semua pair-pair yang lain. Nampak tak? Semua pair-pair yang lain. So kita tahu sekarang ni kita nak fokus, kita ambil fokus dekat WTI dulu. Nanti masuk dekat teknik, saya akan elaborate ketiga-tiga ni. Time frame mana, kita akan elaborate satu persatu. Kita nak guna time frame mana. Tapi trust me, percayalah, saya hanya fokus kalau saya nak trade satu-satu tu, saya nak trade di WTI, saya fokus WTI sahaja. Kalau saya nak trade kat JPY, saya trade dekat JPY sahaja. Kalau saya nak trade kat gold, saya trade dekat gold sahaja. Saya takkan start trade WTI, start trade JPY, start trade gold. Tak boleh macam tu. Because duit kita bukan banyak. Duit kita limited. Faham tak? Tambah-tambahlah siapa yang deposit $100 kan, WTI dia masuk, currency dia masuk, gold pun dia masuk. Bang, kita kena sedar diri bang. Faham tak? Market ni turnover dia sehari sampai 5 trilion. Faham? So modal kita dah lah tak cukup. Lepas tu pula teknik yang kita pakai pula, contohnya teknik yang kita pakai pula teknik harapan kan. Jadi jam sikit lah trading kita, macam mana kita nak grow. Alright. So untuk video yang kedua ni, untuk topik yang kedua ni, apa yang saya nak tuan-tuan catatkan adalah kita nak catatkan volatility tentang pemilihan pair dan pengiraan pips, naik dan turun dia. Okay. So pada topik yang ketiga, keempat dan yang kelima nanti kita akan bincangkan tentang fungsi time frame, candle close, candle open dan waktu active trade. Alright. So kita jumpa selepas